Tiada siapa yang menyangkakan bahawa kolam yang terletak berhampiran dengan makam Sultan Muzaffar Shah I di Padang Marum Teluk Bakung ini mempunyai cerita dan legendanya yang tersendiri. Kebanyakan penduduk tempatan di kawasan tersebut yang mengetahui tentang kisah ini yang semakin hari semakin dilupakan masyarakat. Kisah legenda kolam buaya emas ini bermula pada lewat kurun ke-16 di kawasan Tanah Abang. Pada akhir kurun ke-16, pusat pemerintahan Perak Tua iaitu Tanah Abang diperintah oleh seorang sultan iaitu Sultan Mansur Shah II iaitu Sultan Perak kedua. Kisah bermula dengan Sultan Mansur Shah II merasa runsing kerana tidak punyai anak walaupun sudah mendirikan rumah tangga beberapa tahun yang lalu. Baginda semakin hari semakin murung membuatkan rakyat dan para pembesar dapat merasakan apa yang dialami oleh sultan kesayangan mereka. Melihat kepada keadaan Sultan Mansur Shah II yang semakin membimbangkan, bendahara bersama-sama dengan Datuk Bentara bersepakat untuk mencari jalan penyelesaian untuk membantu Sultan kembali seperti dulu kala. Oleh itu, bendahara mengarahkan Datuk Bendara untuk ke Kelantan untuk mencari dan bertemu dengan Tok Malim Buana. Tok Malim Buana merupakan seorang yang arif dalam ilmu perubatan tradisional. Kedatangan Datuk Bentara sudah diketahui oleh Tok Malim Buana. Akhirnya Datuk Bentara tiba di destinasi dan segera bertemu dengan Tok Malim Buana. Tok Malim Buana memberitahu bahawa Sultan Perak harus berdayung ke air mati dan berdoa kepada Allah SWT agar dikurniakan anak yang ramai. Mendengarkan hal itu, Datuk Bentara terus pulang dan menghabarkan hal ini kepada Sultan Perak. Tanpa berfikir panjang, Sultan Perak bersetuju untuk berikhtiar dengan cara yang disarankan oleh Tok Malim Buana. Baginda dan Permaisuri pergi ke air mati untuk berdoa. Setelah berdoa, Baginda dan Permaisuri pulang ke istana. Sewaktu sedang tidur, Baginda Sultan Perak bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua berjanggut. Dalam mimpi itu, lelaki tua berjanggut berpesan kepada Baginda pergi ke Taman Diraja apabila malam bulan purnama menjelma. Dalam mimpi itu juga, Baginda diarahkan supaya mencari bunga kunyit yang tumbuh di sana untuk dijadikan santapan kepada Baginda dan Permaisuri. Mendengarkan hal itu, Baginda pergi mencari bunga kunyit dan membawa pulang untuk dijadikan santapan kepada isteri Baginda. Setelah beberapa bulan, akhirnya Permaisuri mengandung selepas beberapa tahun menunggu dan membawa kegembiraan kepada semua orang. Selepas beberapa tahun, Permaisuri Perak melahirkan 7 orang puteri yang amat comel. Hendak dijadikan cerita, selepas kelahiran puteri yang paling bongsu berusia genap 10 tahun, terjadi satu peristiwa aneh yang mana semua puteri Sultan Perak jatuh sakit sehingga pengsan. Hal ini membingungkan dan Baginda berdoa kepada Allah SWT untuk memberi petunjuk agar puterinya kembali sihat seperti biasa. Pada satu malam, Baginda bermimpi berjumpa orang tua berjanggut itu muncul kembali dalam mimpinya dan mengarahkan Baginda untuk membina sebuah kolam dengan sebuah pulau di tengah-tengahnya. Setelah siap dibina, kaki semua puteri Sultan Perak perlu disiramkan dengan air kolam tersebut. Satu peringatan kepada Baginda apabila sudah sembuh. Semua puteri perlu bersiram di kolam itu dan Baginda hendaklah sentiasa mengawasi mereka dari berlaku perkara buruk. Puteri Baginda juga dilarang untuk menyanyi semasa bersiram di kolam tersebut kerana ia akan mendatangkan malapetaka besar jika dilanggar. Keesokan paginya, setelah terjaga dari tidur, Baginda segera mengarahkan rakyatnya untuk membina sebuah kolam seperti dalam mimpinya. Setelah siap dibina, semua puteri-puteri Baginda dibawa ke kolam dan kaki mereka disiram dengan air kolam tersebut. Sebaik sahaja selesai disiram, Puteri Sultan telah sedar dari pengsan. Pada masa itu juga, mereka disiram beramai-ramai. Sebaik sahaja puteri yang sulung menjejakkan kaki di permukaan air kolam itu, turunlah gerimis dengan pelangi berkilau merentang di langit tinggi. Dari arah sungai, muncul seekor buaya berwarna hijau datang masuk melalui alur dan terus ke kolam. Sebaik sahaja buaya itu masuk ke dalam kolam, buaya itu bertukar sisik keemasan. Setelah beberapa tahun, lahir seorang putera yang bakal menjadi waris mutlak kerajaan negeri Perak. Sultan amat gembira dengan hal ini sehingga terlupa dan mengabaikan puteri-puterinya. Pada satu hari, suami puteri Baginda minta izin untuk bersiram di kolam dan Sultan membenarkan serta terlupa untuk mengawasi mereka semua. Akhirnya, puteri-puteri itu turut bersiram. Sewaktu puteri sulung menjejakkan kakinya di dalam permukaan kolam itu, gerimis turun dengan dentuman guru menandakan perkara buruk bakal tiba. Buaya emas gaib entah ke mana. Kelihatan dari jauh, terdapat seekor botar yang ini raksasa yang sedang memerhatikan puteri-puteri ini. Botar terus mengeluarkan seluringnya dan meniupkan satu irama. Puteri-puteri ini terpesona dengan irama itu dan bernyanyi
sambil bersiram. Secara tidak sengaja, pantang larang itu telah dilanggar tanpa sengaja. Kilat menyambar ke kolam dan ketujuh-tujuh puteri itu mangkat.